Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan? Dengar. Hari ini saya akan membentangkan 4.3 translokasi. Definisi translokasi ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon di dalam floem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Keperluan translokasi dalam tumbuhan. Yang pertama, translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian tumbuhan yang lain untuk pertumbuhan dari respirasi. Sebagai contoh, akar, buah, hujung pucuk dan bunga yang sedang berkembang. Yang kedua, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuhan seperti rhizome, umbisi dan berbawang. Laluan translokasi dalam tumbuhan. Yang pertama, sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Seterusnya, pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis tadi melalui sel rakan daripada sel daun yang akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Peresapan air ini meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis. Yang keempat, peningkatan tekanan hidrostatik tadi menyebabkan kandungan floem itu ditolak sepanjang tiub tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Seterusnya, yang kelima, kandungan floem iaitu sukrosa akan diangkut daripada tiub tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi melalui pengangkutan aktif. Seterusnya yang keenam, keupayaan air yang tinggi di floem akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Yang terakhir, transpirasi menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. Saja daripada saya. Ada soalan? Okey, terima kasih. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Bagus, sangat faham. Okey, next. 4.4. Okey, cepat. 4.4. Siti Nur Syamira, boleh mula? Boleh mula ke cikgu? Boleh. Okey, nampak slide tak? Macam tak ada je. Nampak tak? Ada dah. Okey. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang subtopik bagi tajuk 4 iaitu 4.4 fitoremediasi. Fitoremediasi bermaksud Kenapa tak tekan slide presentation Cuba tekan slide presentation. Macam kecil sikit lah. Tekan slide presentation yang ada gambar 4 segi bawah tu. Mungkin dia lambat keluar kot. Saya dah tekan dah. Okey, tak apa. Line kot. Okay, teruskan. Okey. Fitoremediasi merupakan satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan
untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan air. Contoh tumbuhan yang digunakan untuk fitoremediasi ialah Eichhornia crassipes atau dikenali sebagai keladi bunting. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang yang dapat mengumpul logam berat seperti kuprum dan plumbum di dalam air. Penggunaan fitoremediasi dalam kehidupan yang pertama ialah pokok bunga matahari. Pokok ini digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Dan tumbuhan ini bertindak sebagai hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, kuprum, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif. Seterusnya, pokok kiambang. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan akuatik yang sesuai digunakan untuk merawat air sisil di loji kumbahan dan mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. Kejap-kejap macam tak keluar lah. Oh ya ke? Boleh pangkah buat semula, pangkah buat semula. Nampak ke? Okey. Nak mula boleh, dari boleh. mana? Yang itulah. Sini. Sambung je. Okey. Penggunaan fitoremediasi dalam kehidupan yang pertama ialah pokok bunga matahari. Pokok ini digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Pokok ini bertindak sebagai hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, kuprum, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif. Seterusnya, pokok kiambang. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan akuatik yang sesuai digunakan untuk merawat air sisa di loji kumbahan yang mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. Akhir sekali ialah pokok kangkung. Akar pokok kangkung darat berupaya menyerap merkuri dari dalam tanah, manakala bagi akar pokok kangkung air pula dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada siapa-siapa lagi yang nak tanya soalan? Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Cepat nak tanya soalan. Okay, kalau tak ada, kita teruskan 5.1. Teruskan 5.1. Nolisa, boleh mula sekarang. Nampak kan? Assalamualaikum. Saya Nurlisa dari Lima Sufi akan bentangkan tajuk 5.1 jenis gerak balas. Kalau dalam muka surat 98 bagi atas tu dibagi tahu gerak balas terhadap rangsangan adalah sifat organisma untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Tumbuhan juga sama seperti manusia dan haiwan, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Jenis gerak balas tumbuhan terbahagi kepada dua. Yang pertama gerak balas tropism
Yang kedua gerak balas nasti. Kejap. Saya seorang je kan yang tak nampak. Yang lain nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Cuba sekali lagi stop presenting, lepas tu tekan sekali lagi ya. Okay. Nampak ke? Tak. Slide ni mana? Klik dekat slide tu, present. Nampak slide tak? Tak nampak. Tak. Baik. Dah buka slide belum? Dah buka dah. Tekan slide tu. Tekan present. Dah. Hantar dekat Telegram, saya buka. Okay. So kejap cikgu. Nampak ke? Nampak. Besar tak? Nampak. Okay. Nak sambung yang tadi ke cikgu? Cikgu? Okay, nampak. Okay. Cikgu sambung eh? Sambung. Okay, sekejap. Gerak balas tropism. Gerak balas tropism ni gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk. Gerak balas tropism ni dia tumbuh sama ada mendekati atau menjauhi rangsangan. Terdapat 5 jenis gerak balas tropism dalam tumbuhan, iaitu thigmotropism, geotropism, hydrotropism, phototropism dan chemotropism. Ciri-ciri gerak balas tropism ada 5. Yang pertama, gerak balas ni adalah kekal dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Yang kedua, gerak balas yang ditunjukkan dia perlahan dan tidak jelas. Yang ketiga, arah gerak balas pertumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. Yang keempat, tropism positif. Pertumbuhan ke arah rangsangan. Tropism negatif, pertumbuhan menjauhi rangsangan. Kalau positif dia mendekati, negatif dia menjauhi. Contoh gerak balas tropism. Yang pertama, thigmotropism. Thigmotropism ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Thigmo ingat T, touch. Contoh bagi thigmotropism, sulur paut dia berpaut pada objek seperti kayu, membolehkannya mendapat sokongan. So, dia adalah thigmotropism positif. Yang kedua, geotropism. Geotropism ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap tarikan graviti. Contoh bagi geotropism, pucuk menunjukkan geotropism negatif dan akar menunjukkan geotropism positif. Boleh tengok dalam gambar untuk lebih jelas. Untuk hydrotropism pula, hydrotropism ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap air. Contoh bagi hydrotropism, akar tumbuh ke arah air. So, dia hydrotropism positif. Untuk phototropism,
Fototropism ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Contoh bagi fototropism, pucuk tumbuh ke arah cahaya. So, dia fototropism positif. Yang last, chemotropism. Chemotropism ni pula merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Contoh chemotropism, akar tumbuh menjauhi bahan kimia tertentu seperti racun. So, ia chemotropism negatif dan akar tumbuh ke arah garam mineral. Chemotropism positif. Gerak balas nasti. Gerak balas nasti ni ialah tindak balas tanpa arah terhadap rangsangan. Dia berbeza dengan gerak balas tropism yang tadi. Ada 5 jenis gerak balas nasti. Fotonasti, sismonasti, niktinasti, termonasti dan tikmonasti. Ciri-ciri gerak balas nasti ada 3. Yang pertama, tidak semua gerakan nasti merupakan gerak balas pertumbuhan. Yang kedua, gerak balas nasti ni dia lebih cepat dan lebih jelas. Yang ketiga pula, terdapat gerak balas nasti yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Contoh gerak balas nasti. Yang pertama, fotonasti. Fotonasti ni dia tindak balas terhadap rangsangan cahaya. Kebiasaannya, fotonasti ni berlaku pada kelopak bunga. Kalau tengok dalam buku muka surat 101, dia bagi contoh. Bunga ros Jepun, dia berkembang apabila menerima cahaya matahari yang maksimum. Maksudnya pada waktu siang dia kembang. Dan bunga ros Jepun, dia akan menguncup pada waktu malam sebab ketiadaan cahaya. Yang kedua, sismonasti. Sismonasti ni merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan. Sismonasti ni dapat dilihat pada daun, stigma dan stamen. Contoh pokok dia, pokok semalu. Macam dalam gambar tu. Yang ketiga, niktinasti. Niktinasti ni merupakan gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Ritma sirkadian ni, siapa yang tak tahu, dia ialah suatu ritma dalam kehidupan yang sentiasa berjalan mengikut kitaran 24 jam sehari. Kebiasaannya ada pada daun pokok kekacang seperti daun pokok petai belalang. Ia akan menguncup pada waktu malam dan terbuka pada waktu siang. Untuk termonasti ni merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Contohnya bunga tulip, dia akan kembang mekar disebabkan kenaikan suhu dan akan menguncup apabila suhu menurun. Yang terakhir, tikmonasti. Tikmonasti ni pula merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Gerak balas ini dapat diperhatikan pada tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. Rangsangan yang diterima akan menyebabkan daun tertutup dan memerangkap serangga. Itu saja, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Siapa-siapa ada yang soalan? Ada soalan? Siapa yang ada soalan? Okay. Tak ada. Tak ada, teruskan 5.2. 5.2. Siapa? 5.2. Diana Batrisha. Ya cikgu. Okey, silakan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk fitohormon.
Fitohormon atau hormon tumbuhan merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Fungsi fitohormon. Fitohormon mempunyai 5 jenis. Yang pertama, auksin. Fungsinya berfungsi dalam fototropism dan geotropism, menggalakkan perkembangan kedominan apeks pucuk dan akar, merangsang percambahan akar adventitious pada keratan batang, merangsang pembahagian sel di kambium semasa pertumbuhan sekunder, merencatkan keguguran buah dan daun yang masih muda, dan merencatkan pengeluaran tunas sisi. Fitohormon yang kedua adalah gibberellin. Fungsinya menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel batang, merangsang perkembangan daun, bunga dan buah, merangsang perkembangan dan percambahan biji benih, menyebabkan pertumbuhan batang berbunga pada tumbuhan kerdil dan merencat perkembangan akar. Yang ketiga adalah sitokinin. Fungsinya merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran auksin, merangsang percambahan biji benih, merencatkan perkembangan kedominan apeks, melambatkan proses penuaan daun dan merangsang pertumbuhan tunas sisi. Seterusnya adalah asid absisik. Fungsinya adalah untuk merencatkan pertumbuhan tumbuhan, merangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang, menggalakkan kedormanan biji benih, menggalakkan penutupan liang stoma pada musim kemarau dan merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Yang terakhir adalah etilena. Fungsinya adalah untuk merangsang pemasakan buah, merangsang penuaan tumbuhan dan merangsang keguguran daun dan buah. Seterusnya adalah kesan auksin terhadap gerak balas tumbuhan. Rajah tersebut adalah eksperimen yang mengkaji kesan auksin terhadap pertumbuhan koleoptil di hujung pucuk. Eksperimen ini menunjukkan bahawa auksin disintesis pada hujung koleoptil merangsang pemanjangan sel. Taburan auksin mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk. Koleoptil tumbuh tegak ke atas kerana taburan auksin yang sekata. Bahagian yang menerima lebih banyak auksin memanjang dengan lebih cepat dan koleoptil membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima auksin. Gerak balas pertumbuhan dikawal oleh auksin. Gerak balas tropism berkait rapat dengan taburan auksin. Rangsangan luas seperti cahaya dan graviti mempengaruhi taburan auksin dalam tumbuhan. Kepekatan auksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel pucuk tetapi merencatkan pemanjangan sel di akar. Seterusnya adalah peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan. Peranan auksin dalam gerak balas fototropism. Yang pertama, arah gerak balas pucuk bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Seterusnya, taburan auksin adalah sekata pada pucuk jika didedahkan kepada cahaya dari semua arah. Jika pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah sahaja, auksin akan bergerak menjauhi cahaya. Kepekatan auksin lebih tinggi di bahagian teduh. Kepekatan auksin menjadi tidak sekata di pucuk. Sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding dengan sel yang terkena cahaya. Kesannya, pucuk membengkok ke arah cahaya. Dan akhir sekali, pucuk menunjukkan fototropism positif. Seterusnya adalah peranan auksin dalam gerak balas geotropism. Gerak balas tumbuhan terhadap graviti juga dikawal oleh auksin. Biji benih bercambah di dalam tanah secara mendatar. Auksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan akar disebabkan oleh tarikan graviti. Akar menunjukkan geotropism positif kerana tumbuh ke bawah iaitu mengikut arah tarikan graviti. Pucuk menunjukkan geotropism negatif kerana tumbuh ke atas melawan arah tarikan graviti. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada siapa ada soalan? Okey, jangan lupa link kehadiran dekat chat.
Tolong klik dan masukkan kehadiran. Okay, 5.2 lepas tu 5.3. Nur Intan Syahira. Ada? Ada cikgu. Okay, mula. Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak bentang 5.3 aplikasi fitohormon dalam pertanian. Okay, fitohormon merupakan bahan kimia yang banyak membantu dalam perkembangan bunga, buah, batang dan akar. Bukan sahaja dihasilkan secara semula jadi, malah dapat dihasilkan secara sintetik di dalam makmal. Terdapat juga fitohormon yang diekstrak untuk pelbagai kegunaan dalam pertanian. Korang boleh tengok dekat Rajah 5.8 tu kat dalam buku teks. Aplikasi fitohormon dalam bidang pertanian yang pertama ialah auksin. Auksin ni menggalakkan pertumbuhan tanaman, merangsang pengembangan akar, membiarkan akses pada keratan batang tumbuhan berkayu bagi tanaman hortikultur. Menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokarpi, digunakan sebagai racun rumpai, melambatkan pertunasan ubi kentang semasa penyimpanan dan pemasaran, pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Yang kedua, gibberellin. Gibberellin ni dia merawat tumbuhan kerdil akibat mutasi. Dia akan bagi macam jadi tumbuh ke ketinggian normal. Yang kedua, merangsang pemanjangan tangkai bunga dengan cepat. Digunakan untuk menghasilkan buah anggur yang lebih besar, menggalakkan pencambahan biji benih tanaman seperti salad, oat dan tembakau pada suhu rendah dan kekurangan cahaya. Yang ketiga, sitokinin. Yang first tu teknik kultur tisu. Ia merangsang pembahagian sel dan pembezaan sel. Yang kedua juga teknik kultur tisu digunakan bersama auksin untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti akar dan batang. Digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Yang keempat, etilena. Digunakan secara komersial untuk merangsang pemasakan buah dengan cepat dan sekata. Merangsang pembungaan serentak pada tumbuhan dalam ladang. Yang kelima, asid absisik memberi kesan perencatan ke atas proses percambahan dan pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Ada siapa ada soalan? Okay, ada 6.1. 6.1, Aina Matilda. Silakan. Okey cikgu. Ada. Nampak ke? Nampak. Okey. Hari ni saya akan membentangkan subtopik struktur bunga bawah bab 6, pembahagian seks dalam tumbuhan berbunga. Pengenalan untuk topik ni, bunga merupakan organ paling menonjol pada tumbuhan phylum Angiosperma. Phylum Angiosperma ni adalah tumbuhan berbunga, nama lain untuk tumbuhan berbunga lah. Okay. Di dalam bunga terdapat struktur pembiakan tumbuhan untuk memastikan kemandirian spesies. Biasanya bunga yang mempunyai kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okay, ini adalah struktur bunga. Yang ni warna merah ni dinamakan petal. Yang bawah ni adalah peduncle dan warna hijau yang macam terkeluar ni adalah sepal. Struktur bunga dia ada dua organ pembiakan yang macam kita tahu. Carpel, satu adalah carpel iaitu sistem pembiakan betina dan stamen
adalah sistem pembiakan jantan. Carpel terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovule. Stamen pula terdiri daripada anther dan filamen. Okey, perbandingan antara bahagian jantan dan bahagian betina bunga. Persamaan antara kedua-dua bahagian jantan dengan bahagian betina. Kedua-duanya menghasilkan gamet dan kedua-duanya terletak pada organ bunga. Perbezaannya, bahagian jantan bunga terdiri daripada stamen, manakala bahagian betina bunga terdiri daripada carpel. Jantan bunga mengandungi struktur anther dan filamen, manakala betina bunga mengandungi struktur stigma, stil dan ovari. Jantan bunga menghasilkan dua bunga, manakala betina bunga pula menghasilkan pundi embrio. Jantan bunga mengunjur keluar dari dasar ovari dan betina bunga pula terletak di bahagian tengah bunga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan? Ada soalan? Okay, last kali 6.2. 6.2. 6.2. Nur Alia. Okey. Nampak tak? Nampak. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan pembentukan dia bunga dan pundi embrio. Semasa perkembangan anther, sekelompok tisu tumbuh di dalam setiap lobul untuk membentuk 4 pundi dia bunga. Dalam setiap pundi dia bunga, ada beratus-ratus sel induk dia bunga atau sel induk microspora yang diploid. Lepas tu, sel induk microspora ni akan membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel microspora yang haploid. 4 sel microspora ini disebut sebagai tetrad. Setiap sel dalam tetrad ni akan berkembang membentuk dia bunga. Lepas tu, nukleus dalam dia bunga ni akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan sel dalam 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tiup. Dinding kantung dia bunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila dia bunga matang. Dia bunga ni akan dibebaskan. Pembentukan pundi embrio dalam oval. Oval ni struktur bunga yang terbentuk dalam kapel. Oval berkembang daripada selapis tisu yang terdapat di dalam ovari. Satu ovari mengandungi satu atau lebih oval. Oval melekat pada dinding ovari melalui satu tangkal yang dipanggil sebagai funikel. Tempat pelekatan funikel ni kita panggil plasenta. Plasenta ni membekalkan nutrien kepada oval untuk melalui funikel. Sekelompok tisu di dalam ovari berkembang membentuk satu tonjolan yang disebut nucellus. Nucellus ni terdiri daripada tisu parenkima. Tisu nucellus berkembang membentuk 2 lapisan yang dipanggil integumen. Pada hujung integumen terdapat bukaan kecil yang dipanggil sebagai micropyle yang membenarkan udara dan air masuk ke dalam biji benih semasa pencambahan. Salah satu sel nucellus ialah sel induk megaspora atau dipanggil sebagai sel induk pundi embrio yang akan berkembang membentuk pundi embrio. Pembentukan pundi embrio. Yang pertama, mula-mula sekali sel induk megaspora membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Lepas tu, 3 sel megaspora ni akan merosot dan hanya 1 sel megaspora je yang berkembang. Nukleus dalam sel megaspora akan berkembang
yang berkembang akan bermitosis 3 kali menghasilkan sel dengan 8 nukleus. 3 nukleus akan bergerak ke satu hujung pundi embrio untuk membentuk 3 sel antipodal. 3 lagi bergerak ke hujung yang bertentangan untuk membentuk 2 sel sinergit dan 1 sel telur. 2 nukleus yang lain di tengah pundi embrio membentuk nukleus kutub. Itu je. Okey, terima kasih. Ada sesiapa yang ada soalan? Okey, kita habis 6.2. Nanti next week kita sambung lagi hari Jumaat. Hari Jumaat ya, sama. Okey, kemudian nanti saya akan berikan soalan. Tak perlu salin. Ni tuliskan jawapan sahaja. Nanti tulis dalam buku nota dan latihan. Saya akan bagi 2 perkara. Satu latihan dalam bentuk word, satu lagi dalam bentuk quizzes. Quizzes tu tolong jawab segera sebab dia ada time limit. Okay, siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Nanti kita bersambung.